وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul lagi pada malam ini. Sebiasa insya-Allah Isnin minggu kedua untuk kita sama-sama menyambung tajuk yang kita dah mulakan pada sebulan yang lalu, itu berkenaan dengan sahih tanda kiamat. Yang kita bincangkan itu pendahuluan dan kita sebutkan bahawa pengarang buku kita ni dia sebutkan dia akan terangkan tajuk dia. Dia kata dalam satu mukaddimah, 3 bab dan 1 penutup. Mukaddimah yang beliau bincangkan akan bincang berkenaan dengan kepentingan kajian dan juga jalan tajuk ini dibentangkan. Dalam pendahuluan dia akan mulakan dengan tajuk berikut. Itu pertama tentang hakikat ilmu tentang kiamat. Kemudian bincangkan berkenaan dengan takrif ilmu tentang kiamat dari segi bahasa dan juga istilah. Dan akhirnya dalam tajuk pendahuluan ini akan bincangkan berkenaan dengan bahagian-bahagian tanda-tanda kiamat macam dibahagikan oleh para ulama daripada segi kemunculannya. Kemudian bab pertama dia akan bincangkan berkenaan dengan tanda-tanda kiamat kecil yang mana sebahagian telah terjadi dan juga mendahului tanda-tanda kiamat yang besar dan jarak dia dengan jarak yang panjang. Maka kita kata tanda kiamat kecil ni dikatakan kecil sebab dia mendahului tanda kiamat yang besar. Yang besar tu tak dekat sangat. Bahkan dari sebahagian tanda-tanda besar tersebut macam kita katakan hari itu, dia akan jadi tidak lagi berguna taubat. Okey. Dan pada asalnya kadang-kadang tanda kiamat kecil ni boleh dikatakan macam terbiasa terjadi dan boleh berulang, seperti ditarik ilmu. Masa dahulu umat Islam kita diajar ke Rasulullah SAW ilmu, kemudian datang tempoh kejahilan berlaku, kemudian sekarang macam nak balik kepada ilmu dan beramal. Kemudian mungkin Allah alam, kemudian muncul kejahilan. Contoh lain dia kata, dan juga minum arak. Pernah minum, umat Islam berhenti, kemudian minum balik, kemudian sambung balik semula. Meninggikan bangunan, dihias masjid-masjid, sehingga apa yang di hujungnya di sana daripada tanda-tanda kiamat kecil yang sabit dengan nas yang sahih. Kemudian bab kedua dia akan bincangkan mengenai tanda-tanda kiamat yang besar, yang ianya hampir dengan berlakunya kiamat dan dekat-dekat sangat. Mana lepas tanda kiamat yang besar ni takkan lama untuk berlakunya kiamat. Dan dia pada keadaannya bukan benda biasa terjadi, luar biasa. Yang takkan dapat dipikir, seperti contoh munculnya Dajjal, turunnya Isa alaihissalam, kemudian keluar Ya'juj dan Ma'juj, terbit matahari daripada barat. Dan itu, dan selain itu daripada tanda kiamat yang sabit juga dengan nas yang sahih. Kemudian bab yang ketiga dia ada perbincangan dalamnya mengenai hari peniupan sangkakala, dan penyifatan kejadian kiamat dan keadaan manusia ketika kiamat berlaku. Kemudian penutup bincangkan berkenaan dengan keadaan umat Islam pada akhir fitnah dan yang terjadi pada mereka. Dan beliau berkata dalam akhir penutup perbincangan itu, tajuk ni, dia mohon Allah Tabaraka Ta'ala untuk menjadikan amal ini sebagai ikhlas bagi wajah Allah yang maha mulia, dan agar memanfaatkan untuk umat Islam dengan buku ni, dan untuk sama-sama membetulkan tajuk ni akidah mereka dan menguatkan akan kepribadian mereka, mengarahkan mereka untuk beramal kebajikan dan berbekal dengan kebekalan takwa untuk hari yang tak bermanfaat padanya harta dan juga tidak juga anak pinak, melainkan siapa-siapa datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Dan akhir doa beliau adalah agar segala puji milik Allah Tuhan sekalian alam, selawat dan salam ke atas hamba-Nya dan Rasulnya Muhammad, dan ke atas keluarga baginda dan sahabat baginda semua sekali, dan siapa mengikuti mereka dengan elok sehingga hari kiamat. Mustafa Abu Nasr Asy-Syalabi, Taif, pada 27 Muharram tahun 1411 yang bersamaan dengan 18 Ogos 1990. Baik. So hari ini kita akan masuk pada pembahagian pertama, tajuk pertama, itu pendahuluan tentang apakah hakikat ilmu tanda-tanda kiamat. Kenapa kita kena belajar? Baik. Hakikat kiamat dan takrif serta pembahagian kiamat. Pertama, ilmu tentang kiamat. Okey. Cuma dalam istilah bahasa Arab sering disebut dengan as-saah.
as-sa'ah, yang bermaksud dengan detik berkenaan, waktu berkenaan. Pasal nama kiamat ni sebenarnya antara benda paling banyak. Tak silap saya dalam buku Dr. Omar Sulaiman Ashqar ada bukan 27 nama. 27 nama berdasar pada peristiwa yang terjadi. Goncangan hari orang terik bertekak-tekak di atas sama lain, hari manusia diseru, hari dihimpunkan, hari dibangkitkan, hari pengadilan. Semua nama-nama tersebut berkait dengan nama kiamat. 27 nama, dan dalam Quran Karim sebut tu semua dia sebenarnya mewakili kepada hari berakhirnya alam ini. Itu satu asal dia. Kiamat itu adalah, atau detik itu adalah berakhirnya alam ini. Okey. As-sa'ah, kiamat atau detik berkenaan, ia adalah titik sifar bagi hari akhirat. Sebenarnya bila berlaku je kiamat, akhirat pun bermula. Walaupun kita tahu bahawa manusia yang mati telah berlaku kiamat padanya. Kan bila manusia mati je, dia dah masuk alam akhirat. Masuk alam barzah tu alam sepadan sebelum berlakunya kiamat. So basically sesiapa yang mati dia dah mula start. Tapi alam ini seluruhnya, kemusnahan alam ini, dia adalah titik sifar, permulaan berlakunya pengadilan sehingga manusia masuk syurga atau neraka. Permulaan dia berlaku dengan pemusnahan alam ni. Selagi alam tak musnah, selagi itu tidak berlakunya pengadilan yang terakhir. Dalam detik berkenaan akan tamatlah alam yang disaksikan yang ada sekarang, dan akan tamat semua hidup dunia ini dengan semua keadaan-keadaannya, semua keadaannya, tak ada benda yang tinggal. Cuma memang saya tahu kadang-kadang ada setengah orang dia menyangka bahawa kiamat tu berlaku dekat solar system kita je. Sedia kita matahari, bulan, bintang, planet, Zuhal, Mushtari, Marikh sini je jadi. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok zaman sekarang ni NASA, diorang dah ada angan-angan untuk menghantar manusia ke planet yang lain. Kononnya kalau boleh keluar daripada, pasal bila diorang kaji tentang bumi ni, memang mereka dapati bumi ni tak kekal. Sebab tu diorang bersibuk buat kapal dan pergi tempat lain. Tapi saya tengok dalam satu rencana tu BBC buat, Stephen Hawking yang mati kan, yang duduk atas kursi roda, yang dikatakan ahli fizik paling hebat dan sebagainya, dia menjadi pengacara rancangan tersebut. Pasal dia nak hantar ke mana-mana tempat, perlukan kepada tenaga yang sangat dahsyat. Sebab diorang dapati kalau adalah planet yang boleh manusia hidup macam di muka bumi ini, mungkin ada jarak dia 2000 tahun cahaya. Tuan nak tahu apa lama kan? Kita sebenarnya, saya ingat Stesen Muzaffar yang naik ke ISS 2 minggu je dia naik. Dia kata dia naik 2 minggu tu, start dia naik hari ketiga tu, dia punya tulang dia dah mula reput, osteoporosis. Sebab bila tak ada beban, tak ada graviti, kalsium badan kita akan mengalir, tinggalkan. Sendi-sendi tak pakai. Dia sendi tu pakai sekarang, dia jalan nak guna otot mengecut. Sebab tu bila dia turun daripada ISS tu, lepas 2 minggu tinggal, dia tak boleh bangun. Dia kena dipapah. Kalau tuan tak percaya, tengok balik gambar. Semua angkasawan yang turun dari sana, dia terpaksa dipapah sebab tak ada graviti, badan dia mula rosak. Tuan-tuan bayangkan bila ada orang kata nak tinggal di Marikh. Marikh dengan kita, kalau kita hantar orang naik kapal, kena pergi dalam masa 5 tahun. Bukan 5 hari kan? 5 tahun untuk sampai ke Marikh. 5 tahun tanpa graviti. Faham ke sih? Tadi ISS tu 2 minggu je turun tu dah tak ada kacau bilau. Dah tak boleh bangun berdiri, tak boleh. Tulang reput. Jadi macam mana 5 tahun kita nak sampai ke Marikh? Nak lari daripada kiamat. Macam nak lari daripada kiamat ni jauh lagi 2000 tahun. Sebab tu tuan-tuan tengok diorang andaikan kalau nak hantar jauh, kena masuk satu kapsul, tidur. Itu teori. Sebab teori dia macam beruang. Tuan-tuan tahu beruang kan? Beruang, grizzly bear. Dekat Amerika Syarikat tu, kat belah utara, dekat Kanada, Amerika. Beruang tu, dia tidur 6 bulan, jaga 6 bulan. Chipmunk, 6 bulan tidur, 6 bulan jaga. Tapi ada masalah. Binatang-binatang tadi, dia tidur, dia membesar, dia tua.
Dia tak ada. Bahkan ketika kadang-kadang dia tidur tu, musim hibernasi dia tu, dia beranak, menyusukan anak. Maksud dia tak duduk diam. Dan bila benda tu berlaku, kalau ikutkan manusia ni, akan jadi penuaan, akan jadi apa, tak boleh lah hidup dia nyawa dia kan mana nak hantar di 2000 tahun. Betul kata macam mana nak simpan orang tak tua-tua. Pasal mungkin diorang baca kisah Ashabul Kahfi. Tentang baca kisah Ashabul Kahfi dan Suratul Kahfi, Allah Ta'ala ceritakan berkenaan dengan bila mereka jaga daripada tidur. Ni benar sekali jadi kes dekat UM. Ada seorang student tu, waktu tu saya belajar kat Yaman, dia tanya soalan berkenaan dengan tajuk ni. Diorang buat research bagaimana nak hibernasi binatang ni, manusia nak tiru, boleh tidur lama dan tak tua macam Ashabul Kahfi. Saya kata tak boleh. Sebab Ashabul Kahfi bila mereka bangun lepas 300 tahun tu, Allah Ta'ala ceritakan, wa kadzalika ba'athnahum liyatasaalu bainahum, dan demikianlah akan bangkitkan mereka supaya mereka saling bertanya satu sama lain. Dengan perbualan dia. Qala qailum minhum, seorang berkata di kalangan mereka, kam labithtum, berapa lama korang tidur? Lepas tu seorang jawab, qalu labithna yauman au ba'da yaum. Dia kata kita tidur sehari atau separuh hari. Kenapa dia kata macam tu? Maksud dia muka dia orang masih muda. Bulu muka ni tak panjang. Baju tak reput. 300 tahun baju dia pakai tak reput. Contohnya baju ni kalau letak kat mana-mana lama-lama reput. Tapi dia orang bangun dari tidur tu, muka masih muda. Kalau tengok kawan dia bulu hidung panjang sejengkal, mesti dia kata lama tidur ni. Maksud dia tak berubah. Ini adalah karamah yang Allah Ta'ala jadikan untuk mereka. Kita tak boleh tiru. Yang peliknya manusia ni dia buat kajian, kalau Ashabul Kahfi boleh, kita nak try buat macam mana. Dia cuba carilah cara untuk tidurkan orang supaya tak tua-tua. Tak ada. Anda tidak akan ada cara tu. Hatta orang yang koma pun dia akan tua. Dia akan mengalami proses penuaan. So nak hantar 2000 tahun kan. Ini kisah-kisah benar. Tuan-tuan nak kena faham. Memang diorang semua kaji macam tu. Dulu, satu masa dahulu, 1926, sebelum Edwin Hubble tahu tentang alam semesta ni berkembang, semua ahli sains kata alam ni statik. Dulu, kini dan selamanya macam tu. Tak pernah bergerak. Tak ada awal, tak ada akhir alam ni. Tapi bila diorang tengok rupanya ada awal, kalau ada awal mesti ada akhir, ada permulaan, ada penamat. So diorang mula mengkaji dan itulah hasil dia sekarang ni. Semua orang kata bumi nak musnah sebagainya kan, sebab itu cuba nak hantar. Tapi ingat dalam akidah kita umat Islam, alam semesta ini berserta dengan langit-langit sekali. Langit yang tinggalnya, yang lapisan yang kita tengok atas kepala kita ni hanya langit pertama punya hiasan. Pasal Allah kata dalam Quran, wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha. Kami hiasi langit paling rendah dengan bintang-bintang. Maksud langit ada 7 lapis, langit paling rendah ada bintang-bintang. Dan sampai sekarang tak pernah lagi teleskop yang kita ada, walau kuat mana sekalipun, melepasi kawasan bintang. Tak pernah lagi ahli sains tak pernah tembus kawasan bintang. So langit dia macam kisah Isra dan Mi'raj, Nabi SAW naik ikut Jibril, satu persatu kena buka. So semua itu nanti akan musnah. Tidak ada yang kekal. Itulah kiamat yang dimaksudkan dalam Al-Quran dan diajar oleh sunnah Nabi SAW. Akan bermula kiamat dengan semua bencananya, semua bencananya yang meliputi seluruh langit dan bumi. Lalu berubahlah alam semesta ni ke semuanya. Semua alam ni akan berubah semuanya. Akan terbelah langit, akan bertaburan jatuhnya planet-planet, bintang-bintang, akan mengguncang bumi, akan diratakan gunung ganang. Maka tidak akan kembali semula suatu benda pun kepada tempat asalnya, tidak juga pada bentuk yang dia berada padanya yang asal. Semua akan, dunia yang kita nampak sekarang takkan ada lagi. Itu kiamat. Bukannya macam dibayangkan berlaku satu tempat lain tak jadi, tak. Semua sekali alam semesta yang akan musnah. Hatta benda ni kalau kita ingatkan apa ketika perbualan antara iblis
dengan Allah Subhanahu Wa Taala ketika Iblis ditanya, kan, kenapa tak nak sujud kepada Adam, kan? Dan kemudian dia kata, aku lebih baik kau jadikan aku di api, kau jadikan dia di tanah. Lepas tu kemudian bila Allah Taala marah muka pada dia dan laknat dia, dia kata, Rabbi fa'anzirni ila yaumi ba'atsun. Tuhanku, tangguhkanlah aku sehingga hari mereka dibangkitkan. Maksudnya tajuk kiamat ini akan jadi, Iblis pun tahu. Dia boleh minta Allah Ta'ala sampai hari mereka dibangkitkan semula. Dia minta kepada Allah Ta'ala penangguhan nyawa sampai hari kebangkitan semula anak Adam. Bukan tak niat, semua tahu. Benda telah diketahui. Cuma bila detiknya tak diketahui. Okey. Beriman dengan hari atau detik berlakunya kiamat itu satu juzuk daripada beriman dengan hari akhirat. Sebab itu permulaan dia. Pasal pengakhiran dia akan sampai kepada syurga neraka. Faham, Anda tak boleh pergi syurga neraka tanpa lintas kemusnahan alam ini. Hari pemusnahan alam ini itulah hari permulaan dia. Untuk bergerak ni manusia dibangkitkan, kemudian dihimpunkan, kemudian diadili, dihitung amalan, kemudian dilintas ke atas sirat, kemudian sampai pengadilan di hadapan pintu sebelum sampai ke syurga. Semua tu akan berlaku. Ya, cuma permulaan dia kemusnahan alam ni. Mana apa yang kita sebutkan tentang tanda kiamat tu adalah perbincangan kita bila alam akan musnah. Bila alam kita lihat ni akan binasa. Itu sebenarnya permulaan dia. So beriman dengan kemusnahan alam ini, detik berlakunya penghancuran alam ini adalah satu juzuk daripada beriman dengan hari akhirat. Sebenarnya hari akhirat tu melingkungi semua sekali. Bukan sebahagian, kesemuanya dipanggil hari akhirat. Mana pengakhiran apa jadi daripada kita? Asal ini dunia, asal itu akhirat. Ini alam dunia, itu alam akhirat. Yang ia termasuk dari rukun, daripada rukun-rukun iman. Macam telah kita terangkan dalam mukadimah yang lalu. Sesungguhnya kiamat atau detik berkenaan, ia adalah perjanjian untuk hukum dan pengadilan. Yang benda paling besar yang akan kita temui ketika kiamatnya dunia ini adalah tajuk pengadilan semula apa yang kita buat di atas muka bumi ini. Itu sebenarnya musnah alam ni, musnah alam, tapi masalah sebenarnya lepas musnah apa jadi? Lepas musnah apa jadi? Kenapa tak himpunkan kita semua nanti? Tajuk utama dia adalah sebenarnya hari penghukuman dan juga pengadilan. Yang macam tak gelar dirinya sebagai Maliki Yaumiddin, pemilik atau raja hari pembalasan. Yang Allah suruh kita baca Al-Fatihah 17 kali sehari, kan, surat solat. Kita sering ulang Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin tu. Itu satu bahagian besar musnah alam, tapi tajuk yang utama yang dibimbangi oleh semua orang adalah masalah pengadilan. Kalau setakat mati dan musnah, macam kaca ni pecah saja, pecah habislah tajuk, belikanlah kaca baru. Apa masalah dia? Tapi masalah sekarang ni kita mati saja tu, itu bukan tajuk dia. Musnah alam bukan tajuk dia. Tajuk yang menyatakan orang pening kepala ni adalah apa nak jawab nanti depan Allah. Bila orang tanya, kau buat apa? Rasul suruh kau buat apa? Soalan tu, soalan-soalan berkenaan umur kita, harta kita, tenaga kita, keremajaan kita, kan, sihat kita, pakai ke mana. Itulah benda yang sebenarnya dibimbangi oleh semua. Hatta sebenarnya banyak di kalangan para pembesar Quraisy dahulu, mereka tak nak fikirkan tentang perkara ini sebab pening kepala, dah buat banyak sangat buat jahat, sampaikan fikirkan balik kalau penghitungan jadi habis. Sebab tu diorang tak nak percaya, sebab nak buat jahat lagi. Kalau orang tu percaya bahawa ada pembalasan semula, tidak akan dia buat jahat pun. Sebab tu di antara mau'izah atau bimbingan terbesar untuk manusia ni sedar adalah percaya hari akhirat. Sebab tu umat Islam kita ni sebenarnya, kalau ikutkan kepada peraturan negara ada, kita langgar je, tak kisah pun. Tapi kita kadang-kadang tengok umat Islam kita ni, kan, terutama yang betul akidah. Yang salah akidah kita tak buat apalah. Yang betul akidah, tak minum arak, tak berjudi, tak berzina, bukan sebab masalah, bukan tak boleh buat, tapi percaya bahawa ada pengadilan, Allah Ta'ala panggil nanti. Bila panggil Allah Ta'ala nak jawab apa depan Allah Ta'ala nanti. Ketakutan itulah yang menghalang umat Islam kita, yang kita umat Muhammad ni, daripada buat benda berkenaan. Itu je sebab dia. Kerana kepercayaan akan ada pengadilan. Faham itu tajuk dia. Yang mana akan menghadap kepadanya, mengarah kepadanya
jiwa-jiwa yang dan fitrah yang sejahtera. Ya, semua jiwa sejahtera faham sebab bila Allah Ta'ala jadikan semua benda betul dan tepat, pasti takkan sia-sia Allah Ta'ala jadikan perkara ini. Kalau kita marah, kita ketidakadilan berlaku, kita marah, Allah lagi marah. Sebab Nabi pernah sebut dalam satu hadis, bila mana Sa'ad bin Rabi', dia kata kalau aku nampak seorang lelaki dengan isteri aku pancung kepala lelaki tu. Kan Nabi duk sebut, kata pada dia saksi. Ni sebelum turunnya ayat li'an. Ayat li'an di mana seorang lelaki kalau nampak isteri dengan orang lain sebagainya, dia bawa kes ke mahkamah, tak ada saksi, mahkamah bagi option untuk li'an. Tapi lepas li'an mereka takkan boleh menjadi suami isteri selama-lamanya lah. Dia kena sumpah dengan Allah Ta'ala kan, 4 kali penyaksian bahawa dia cakap benar, dan kelaknat Allah atas dia kalau sekiranya dia menipu. Dan isteri tu pula pertahankan diri dengan cara yang sama, sumpah juga. Jadi kisah ni bila dia kata kalau aku nampak lelaki dengan isteri aku pancung kepala lelaki tu, Nabi kata apa? Ata'jabuna min ghairati Sa'ad, kalian pelik ke dengan rasa cemburunya Sa'ad sampai macam tu, sekali geram dia kalau nampak isteri dia ada dengan orang, dia akan pancung kepala orang tu. Kamu rasa pelik tak? Rasa takjub ke dengan marahnya Sa'ad? Nabi kata demi Allah, aku lagi marah banding dia. Mana kalau benda tu berlaku pada dia pun, aku lebih marah. Aku lebih marah. Dan demi Allah, Nabi kata Allah lebih marah banding aku. Maksudnya kena ingat, apa saja berlaku kat dunia ni yang dibuat oleh manusia tak adil kan. Kadang-kadang kita tengok macam lepas, orang buat jahat elok kan. Jadi saya ingat apa, Charles Manson, dia dekat US, dia bunuh orang, satu family 17 orang, dia bunuh semua sekali. Sabit kesalahan, tapi kat sana kemungkinan tak silap saya dia duduk negeri yang tak laksana hukum bunuh. So dibiayalah hidup dia sepanjang hidup, dan penjara seumur hidup, duduk dalam penjara, makan kenyang dan tidur sebagainya, bahkan akhirnya mati, die peacefully, mati dengan penuh aman di katil hospital kena kanser. Biayaan semua kerajaan bagi. Jadi dia pembunuh. Jadi orang ada setengah state kat US, dia tak nak buat pembunuhan lagi kepada pembunuh, maka belalah bagi makan. Kita macam tu juga lah. Kalau kita buang hukum bunuh, tuan-tuan punya duit belalah penjenayah tadi, bagi makan cukup. Mangsa jenayah tak dapat apa. Penjenayah tadi mesti bagi cukup makan, jangan tak boleh cukup makan. Lawyer dia datang saman kerajaan. Cerita kelakar. Tapi benda tu berlaku. Kalau kita tengok macam tu, kita mesti kata macam ish, geram tak? Macam baru ni lah kes UPNM kan, dengar mati sen sebagainya. Tapi tuan-tuan kena faham, undang-undang kita satu tajuk, kalau penjenayah tu bawah 21 tahun ketika pelaksanaan jenayah, dia tak boleh dihukum bunuh. Itu tajuk dia. Sabit kesalahan, kalau dia buat bawah 21, tak boleh bunuh. Tahu kan? Kita tak tahu. Kalau seorang budak umur 19 tahun edar ganja, edar dadah sekilo, dia tak boleh dihukum bunuh. Kalau 21 tahun dia boleh hukum bunuh. Itu undang-undang British bagi kita. Sampai sekarang kita pun blur. Nak faham ni, nak faham betul jadi konsep dia bila kita tengok kita geram. Tapi ketahuilah Allah Subhanahu wa taala yang maha adil, maha bijaksana, maha mengetahui, maha luas pengetahuan, maha penyayang. Dia lebih mahukan keadilan banding kita. Geramnya kita tadi jangan kita lepaskan. So Allah Ta'ala lebih tahu apa yang patut, apa yang tidak. Itu kena pegang betul-betul. Sebab itu yang kita boleh jadi tak stres. Kalau tidak, kita tiap hari tengok surat khabar, rasa stres. Tengok cerita ni kita geram, tengok cerita ni kita geram. Tapi Allah Ta'ala janjikan akan berlaku pengadilan untuk semua sekali. Jiwa orang yang fitrah yang sejahtera ni nampak lihat semua benda betul dekat alam ni. Takkanlah Allah Ta'ala yang jadikan semua benda betul, biarkan kita salah. Pasti ada sebab. Itu dia bagi tahu pada kita dalam risalahnya kepada para nabi, bahawa ada satu hari nanti dia akan siapkan semua orang untuk pengadilan. Satu hari dia akan bagi keadilan pada semua orang. Semua akan dapat pengadilan semula. Itu sebab tu jiwa fitrah sejahtera akan rasa. Lalu jiwa-jiwa yang faham akan perkara ini menghitung untuk kiamat, untuk kemusnahan alam ni atau pengadilan Allah Ta'ala ni, perhitungannya. Lalu dia akan bergerak pada jalan kepada jalan ini, sehingga dia dalam keadaan dia diawasi. Dia rasa diawasi oleh Allah Ta'ala, dihisap dan bimbangkan akan tergelincir, sebab dia tahu Allah Ta'ala tak biarkan apa-apa.
Allah Ta'ala mungkin tangguhkan hukuman, tapi Allah takkan abaikan untuk dihukum. Okey. Sebagaimana telah lalu bahawa disebutkan dalam mukadimah juga, bahawa hikmah Allah Ta'ala yang sangat tinggi mengkehendaki bahawa jadikan kiamat ini sebenarnya ghaib. Ini realiti sebenar. Kiamat adalah ghaib. Tidak ada siapa tahu. Orang tu kata mimpi lah, yang ni kata Tok Guru nampak lah, yang ni kata sekian lah. Semua tu jangan percaya. Sebab Nabi sendiri SAW tak boleh nak jawab bila kiamat. Nabi sendiri SAW tak tahu. Hatta Jibril pun tak tahu. Ini adalah ilmu yang Allah simpan untuk diri, untuk diri Allah Ta'ala sahaja. Tak ada siapa boleh jenguk. Baru ada perkongsian. Cuma Nabi boleh ceritakan apa tanda-tanda sebelum jadi. Itu je. Itu Nabi SAW buat pada kita, bagi tahu sebab apa keadaan dia. Dan kenapa dia ghaib? Yang Allah simpankan daripada ghaib yang Allah simpan dalam ilmu saja, maka dia tak jengukkan kepada siapa-siapa pun di kalangan makhluknya. Tak kira siapa Firman Allah Azza wa Jalla dalam Quran, dalam surah Al-A'raf 187. Allah nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka tanya kau Muhammad mengenai kiamat, bilakah waktu pelabuhannya? Bilakah akan dilabuhkan kiamat? Bila akan berlakunya kiamat? Qul innama ilmuha 'inda rabbi. Katakan hai Muhammad, pengetahuan tentang kiamat itu di sisi Tuhanku. La yujliha liwaqtiha illahu. Tidak ditunjukkan, tidak diketahui terhadap waktunya kecuali dia sahaja. Ni Quran ni dia ceritakan. Tak ada siapa tahu kiamat. Datanglah yang pakai ustazah ke, ustaz ke, yang kopiah ke, pakai serban ke, apa sekalipun, cakaplah bila kiamat, jangan percaya. Habis cerita. Kita sibuklah amal kita. Kadang-kadang separuh orang macam ni yang cerita bab kiamat, Imam Mahdi nak datang, Dajjal dah keluar. Diorang ada agenda nak duit. Dia tengok kita ada duit, dia kata macam ni kiamat nak jadi ni, cepat simpan nanti tu yang bagi tu anak murid dituai. Maka semua ajaran kot, saya perhatikan semua ajaran. Ke US pun dulu ada Pastor Jimmy Jones yang dia kata kiamat akan jadi, tak jadi dia bunuh pengikut dia pakai arsenik. Mati bergelimpangan, beribu orang minum arsenik. Yang tua-tua ni bagi minum anak-anak dia pun boleh minum. Ribuan manusia. Jadi pelik kan, memang semua kumpulan mengaku tahu kiamat bila. Sedangkan Allah SWT dah kata pada Nabi, cakap qul innama ilmuha inda rabbi. Katakan Muhammad, hanya sebenarnya ilmu tentang kiamat ni di sisi Tuhanku. La yujliha liwaqtiha illahu. Tak dijengukkan kepada waktunya kecuali dia sahaja. Sakulat fis samawati wal ard. Beban, ialah beban yang berat di seluruh langit dan juga bumi. Kalau diketahui benda ni beban sangat berat. La ta'tikum illa baghtah. Ia tak akan datang kepada kamu kecuali mengejut. Kiamat akan datang kadang-kadang mengejut. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Mereka tanya kepada kau Muhammad, soalan kau ni penjaga pada kiamat pula. Allah kata, mereka tanya kau soalan kau penjaga kiamat. Qul innama ilmuha indallah. Kali kedua, katakan Muhammad, ilmu kiamat ini hanya di sisi Allah. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Sebab tu kita tengok orang cuba-cuba juga, masih cuba teka-teka. Teka tahun ni Dajjal keluar, tahun besok ni jadi ni, Imam Mahdi datang sekian. Tak ada masa. Kita kerja kita, bila kita tahu kiamat itu akan berlaku, kerja kita adalah banyakkan amal ibadat. Bukan main Facebook, bukan main Twitter, bukan buat teori konspirasi. Sebab kerja kita adalah kita beramal. Allah Ta'ala hukum kita dengan amal kita, bukan amal orang. Katakan doktor kat Malaysia semua ikut WHO, ustaz-ustaz semua jadi pengikut kan kepada Dajjal. Allah Ta'ala tak kira amalan anda dengan amalan mereka. Allah Ta'ala kira amalan anda buat apa. Sebahagian orang yang sibuk dengan benda macam ni, pelik-pelik ni, solat pun tidak. Ni bila sampai sekarang ni masjid buka, tak datang pula. Kalau betul dia cinta kan, datang masjid, dia cocok ulur badan, cocok datang masjid supaya boleh beribadat. Habis cerita, apa masalah dia? Ini kepelikan kita tengok kan. Dia sibuk bising-bising, solat tak solat juga. Saya jumpa kat kumpulan-kumpulan sesat ni, dia bercerita bab ikhlas, sembang dari pukul 9 malam sampai 5 pagi. Ikhlas ini apa? Elok azan subuh masuk bilik tidur, tak solat. Isyak tak solat dah malam.
Bincang berikhlas, makrifat hakikat tarikat mungkin. Ini masalah dia. Dia bincang cakap semua seronok. Sedangkan yang dituntut dari kita adalah amal. Kalau betul kita cinta Allah, apa kita buat? Banyak mana kita ikut Nabi. Itu kadar sebenar. Bukan kita sibuk dengan orang ni Imam Mahdi ni. Bukan. Tak jadi pula. Tangguh. Nak bai'ah pun tak tangguh, tak jadi. Ini masalah dia. Okey. Sabda Nabi SAW dalam hadis soalan Jibril yang panjang mengenai agama. Bila Jibril tanya, fa akhbirni anis sa'ah. Ada tanya Islam, iman, ihsan. Jibril tanya Nabi tentang akhbirni anis sa'ah. Beritahu aku tentang as-sa'ah, detik berkenaan kiamat. Nabi jawab apa? Nabi kata mal mas'ulu anha. Tidaklah orang ditanya mengenainya, itu aku, bi'a'lama minas sa'il, lebih mengetahui banding orang bertanya. Dan kalau kau tak tahu, aku lagi tak tahu. Ini Nabi ajar depan para sahabat ni untuk bagi tahu tak ada siapa tahu kiamat bila. Tak ada siapa tahu kiamat bila. Kerja kita adalah beramal. Kan tiba-tiba macam kita matilah. Mati kita tahu bila. Kadang-kadang kita nak simbang tajuk ni pun pelik juga. Kita kesian takut orang takut nak berjalan. Yang kita berjalan ke travel nak pergi apa melancong. Kan? Tidak tahu mungkin kita pergi melancong tu nak mati kat sana. Sebab kita fikir balik kan macam dalam Al-Quran dalam surah Luqman ayat terakhir. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, ujung ayat tu. Dan tidak tahu satu nyawa di bumi mana dia akan mati. Bukan datang mengajar, datang untuk mati. Tu datang bukan melancong, bukan datang untuk mati. Kita tidak pergi mana pun kita fikir 10 kali. Yalah, tak mustahil kita mati di sini. Kalau kita faham kan, kalau kita ni semua takut mati kan, kita bergerak pun payah. Nak pergi kedai mungkin takdir untuk mati di kedai. Nak mati di sini macam mana kita tak tahu. Macam mana kematian kita datang mengejut, macam tu jugalah kiamat akan datang sedemikian. Dia bukan datang dengan apa ni, tanda kita tahu. Ada kadang-kadang orang tu ada tanda nak mati ni lah. Maksud tanda nak mati tu macam dia katalah kena kanser stage 4. Tanda nak mati tu ada, mungkin tak mati-mati. Kan? Bukan ni yang gelas pecah tu kan. Maksud tanda tu kan gelas pecah, rasa sesak hati. Kan wartawan jumpa perangai tu. Anak orang terlemas, ada tak rasa tanda pelik arwah sebelum mati? Saya rasa di mana ada ukuran macam tu? Orang sihat mati, orang sakit mati, orang tak sakit pun mati. Kan? Orang muda mati, orang tua mati. Mana siapa boleh tahu bila? Kita nak seorang tu boleh duduk dengan kita lama, mungkin dia ambil di awal. Ni kerja kita kena faham bab mati macam tu. Macam itulah kiamat sebenarnya. Tak ada siapa tahu tentang waktu dia. Jadi yang ditanya dalam hadis berkenaan, al-mas'ul Jibril an-Nabi, as-sa'il Jibril. Kedua-dua mereka, itu Nabi SAW dan Jibril AS, tidak mengetahui pengetahuan tentang bilakah kiamat. Dalam hikmah Allah Ta'ala, ia adalah khusus, bersendirian tentang ilmu kiamat ni. Allah Ta'ala tidak ada pada sekalian makhluk. Tak ada. Kalau untuk Nabi tidak, takkan untuk guru kita ada. Nabi pun tak tahu, dia untuk guru kita. Tapi untuk guru saya wali. Kita kata Nabi pun tak tahu. Ya, tapi guru saya wali. Ini kita ada masalah sikit. Sebab memang ada sebagian orang dianggap wali atas Nabi. Nabi, atas Nabi ada wali. Berdasarkan cerita Khidir dengan Musa. Dia biasa itulah. Tengok Khidir, dia tahu. Musa tak tahu. Musa Nabi, Khidir wali. Ini ajaran pelik, ajaran sesat lah. Ceritakan. Tapi nak fahamkan, itulah pegangan mereka. Sedang kita tahu bahawa tidak ada manusia paling mulia di sisi Allah Ta'ala berbanding para rasul dan para anbiya. Lepas tu baru para awliya. Bukannya, bahkan awliya pun lepas dari para sahabat. Mana mungkin seorang tu jadi wali kalau tak ikut ajaran para sahabat. Ini kena jaga sikit. Banyak orang tak tahu, saya tak faham kenapa. Ala kulihat kita tengok sini baik. Okay, berkata dan berkata siapa yang kita kira dia ni syahid. Banyak orang kata dia syahid lah. Itu Syekh Qutb rahimahullah dan kitab dia Fizil Quran membincangkan berkenaan kenapa Allah Ta'ala jadikan kiamat ni tak diketahui. Dia kata wal majhulu unsurun asasiyun fi hayatil bashar. Dia kata dan perkara tak diketahui ni sebenarnya adalah unsur utama dalam kehidupan manusia. Fi takwini nafsi, bagi membentuk jiwa mereka.
Maksud dia fala budda min majhulin fi hayatihim yattalla'una ilaih. Tak boleh tidak, mesti ada benda tak diketahui untuk mereka sentiasa menjenguk pada benda yang tak diketahui tadi dalam kehidupan mereka. Kita mesti ada benda yang kita tak tahu akan jadi untuk kita boleh terus hidup. Kau dah tahu semua benda kan? Contoh nak akad nikah ni. Nak akad nikah, tahu dah gagal nak nikah. Gagal, akan gagal. Pernikahan akan gagal. Nak nikah? Taklah. Buat apa nak nikah dah gagal? Nak ambil exam? Nak ambil exam tak? Dah tahu dah gagal. Nak ambil exam? Faham tak? Nak makan, nak sekian, semua tak jadi. Buat apa nak masak? Belum tentu boleh makan. Nak apa nak? Jadi faham tak? Benda ni sekarang ni, bila tak diketahui tadi, itulah yang menggerakkan hidup kita. Kalau tahu, kita bergerak. Tuan Haji nak kawan dengan dia tak? Ya, tahu dah. Kawan dengan dia mesti musuh. Tapi kita tak tahu, kita kawan dulu. Faham tak? Macam tadi kan, kahwin tak tahu jadi ke tidak. Kita kahwin dulu. Betul, pengalaman tahu jadi ke tidak, Wallahualam. Tapi kita buat. Tak tahu tu yang kita buat. Kalau kita tahu, kita akan mengelak. Tak belajar, tak keluar rumah sekali. Sebab tak guna, dia kata. Dan kalau sekiranya semua benda, walau kana kullu syai'in maksyufan lahum, kalau semua benda, semua perkara terbuka kepada manusia, wahum bihadhil fitrati, dalam keadaan mereka dengan perangai macam kita semua sekarang ni, la waqafa nasyatuhum wa asannat hayatuhum, pasti akan terhentilah kecerdasan manusia dan akan jadi pudar, jadi hampa kehidupan mereka. Bang, nak pergi ke? Ya, tahu dah gagal. Tahu dah hujan nanti kita tengah jalan. Tahu dah sekian. Tahu tak? Tak keluar kita. Tahu dah hari ni panas. Tahu dah kalau kena nanti anak kita kena jangkitan penyakit. Tahu dah. Tak keluar, kita tak keluar rumah. Tak akan buat apa-apa. Dia kata fawara'ul majhuli yajruna wa yahdharuna wa ya'malun. Di sebalik benda tak diketahui itulah mereka akan berlari, mengejar. Lalu mereka akan berjaga-jaga dan mereka akan berimpian. Ya, wa yajruna wa ta'allamun, dan mereka akan bekerja dan mungkin tergagal dan mereka belajar. Ya. Wa ta'liqul qulub wa masyahiruhum bis-sa'ati majhulatil al-mau'ud. Dan penggantungan hati manusia ni dan juga perasaan mereka dengan detik kiamat yang tak diketahui temu janjinya, yahfaduhum minasyurud, dia akan menjaga mereka daripada perasaan kacau bilau. Mereka jadi fahum la yadruna mata ta'ti, mereka tak tahu bila akan datangnya kiamat. Fahum mau'idiha ala hadarin daimin, maka mereka di atas temu janji kiamat tu sentiasa dalam keadaan berjaga-jaga yang berterusan. Sebab tak tahu bila, kita berjaga-jagalah. Kau dah tahu tarikh, kita buat jahat sekarang. Tunggu seminit lagi, baru taubat, ya Allah, taubat. Faham tak? Kalau mati kita tahu bila kan. Mungkin orang takkan buat kerja yang baik. Dia buat kerja jahat semua. Tahu panjang lagi, bang. 60. Dapat data itu. Kan? Ini masalah dia. Okey. Tapi ini, keadaan ni, dzalika liman sahat fitratuhu wastaqama. Ini bagi orang yang lurus fitrah dia dan juga sah fitrahnya dan lurus. Fa amma man fasadat fitratuhu, adapun orang yang rosak fitrahnya, wattaba'a hawahu, dan dia ikuti hawa nafsunya, fayaqfulu wa yajhalu, maka dia akan lalai dan dia akan jahil, fayasqutu, dan dia akan jatuh, wa masiruhu ila rada, dan pengakhirannya kepada kebinasaan. Kama qala subhanahu wa ta'ala, maka macam mana Allah Ta'ala firmankan dalam Quran dalam surah Taha ayat 16, fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda, maka janganlah menyekat engkau wahai Musa daripada kiamat orang yang tak percaya tentang kiamat dan ikuti hawa nafsunya, lalu dia akan binasa, orang yang berkenaan. Jadi memang kita kata memang kiamat ni itu sebab Allah Ta'ala suruhkan. Kenapa tak dijadikan nyata? Sebab supaya kita sentiasa boleh beramal, boleh kita bekerja. Macam contohnya, macam kadang saya tak galakkan orang beli kain kapan siap-siap letak rumah. Bila orang tanya saya, dia kata kan bagus Ustaz, macam Melayu kita apa, letak apa, batu nisan bawah tangga. Orang Melayu kita, atuk-atuk kita dulu ada separuh orang lah, dia letak batu nisan bawah tangga. So setiap kali basuh kaki nampak tak batu nisan. Okay. Kadang-kadang benda ni bagus, kadang-kadang dia tak. Sebab nanti kan baru, bang ni nak kahwin, tak yalah, nak mati dah kan? Anak ni tak ya, nak mati dah. Last sekali tak bergerak lah kita. Gigi sakit, lubang pun tak tampal. Kenapa? Nak mati dah. Faham tak? Kehidupan tu akan jadi macam tu.
tak ada sibuk untuk berdakwah. Sebab apa nak mati dah? Semua sekali akan sibuk dengan hal diri masing-masing. Bahaya dia. So Allah tak jadikan macam mana mati kita demikian, kiamat juga adalah tersembunyi daripada pengetahuan kita. Wallahu a'lam. Macam kelip-kelip lah. Kena kelip. Okey, baik. Kita berhenti sini. InsyaAllah nanti disambung kemudian. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.